Zealand. Kemuncak kejayaan Cikgu Helmi, beliau disenaraikan sebagai finalis top 50 bagi anugerah guru berprestij Global Teacher Prize 2020 oleh Varkey Foundation yang berpusat di London pada Mac 2020 yang lalu. Dan pada tahun ini, beliau terpilih mewakili negara Malaysia sebagai penerima anugerah Princess Mahachakri tahun 2021 daripada Kerajaan Thailand bersama 10 orang guru dari negara ASEAN. Hadirin sekalian, begitu banyak sumbangan dan kejayaan yang telah dicapai oleh Cikgu Nur Helmi atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Helmi. Tahniah kami ucapkan Cikgu. Semoga perkongsian beliau bersama-sama kita pada petang ini akan menyuntik semangat dan memotivasikan kita semua untuk bersama-sama meletakkan matlamat dan menanam tekad agar dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada anak bangsa kita. Tanpa melengahkan waktu, dipersilakan Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib, Guru Cemerlang Sains dari SMK Jerlun untuk meneruskan acara. Cikgu Nur Helmi, platform GM, saya serahkan kepada Cikgu. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih banyak Cikgu Aisyah atas pengenalan dan juga pendahuluan tadi itulah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan yang berusaha Cikgu Syarul Nizam Abdul Hamid, Timbalan Pembangunan Murid PPDC, SIC Partner, SIC Plus, pegawai PPD, pengetua dan juga guru besar, guru penolong kanan dan juga guru kanan yang terlibat sebagai peserta pada hari inilah. Jadi seperti yang dah diceritakan oleh Cikgu Aisyah, dah diperkenalkan, saya tak ada apalah, saya cuma seorang cikgu sekolah kampung saja di SMK Jerlun dan sekarang pun masih di SMK Jerlun dan insyaAllah lah untuk beberapa tahun ni masih nak berada di SMK Jerlun lah sebab saya rasa banyak benda lagi saya nak buat di situ. Jadi salam perkenalan untuk warga pendidik di SIK, satu daerah yang tak asing lagi lah dengan saya ni. Sebab saya selalu ke sana, ada pak sedara, ada pak menakan saya di SIK itu juga, jadi macam selalu juga pergi ke sana. Dan untuk perkongsian pada petang ni, saya akan cuba bawa dengan tajuk yang sama sebenarnya semalam yang saya kongsi dengan Nazir-Nazir daripada seluruh Malaysia lah. Kebetulan dia orang ada persidangan dan semalam saya salah seorang guru lah. Sebenarnya saya seorang je guru yang dia panggil untuk buat perkongsian tentang pedagogi terkini. Jadi semoga apa yang saya kongsi pada petang ni, semoga cikgu-cikgu kita semua dapat belajar sesuatu lah. Okay. Sedikit pengenalan saya, ini 2 buah sekolah yang saya pernah berkhidmat di Sarawak selama 8 tahun dan sekarang di SMK Jerlun lah tahun 2015. Baru tahun ke-6 lah di sini. Dan seperti yang kita sedia maklum, bagaimana COVID-19, pandemik COVID-19 telah menyebabkan banyak orang kata apa? Banyak benda yang lumpuh lah, banyak benda yang lumpuh, ekonomi, lepas tu banyaklah benda termasuk juga kita tak nafikan pendidikan. Okay? Dan pendidikan lah antara benda yang terima impak banyak sebab sekolah tak boleh dibuka, kemudian murid pula tak dapat nak berkumpul seperti keadaan tradisional kita sebelum ni. Okay? Dan kalau cikgu-cikgu ada baca laporan daripada UNESCO, mereka buat kajian, mereka kaji pada tahun 2020, sebaik saja selepas semua sekolah ditutup, dikatakan sehingga 47 hari budak-budak mengalami learning loss. Okay? Mengalami learning loss ataupun hilang tempoh pembelajaran sebab tak dapat nak pergi ke sekolah. Okay? 47 hari. Dan dia buat kajian juga, lagi miskin sesebuah negara tu, maka akan lebih banyak lagi hari yang dia tertinggal. Okey, hari yang dia tertinggal. Jadi kat situlah kita nampak macam mana sesebuah negara menguruskan dia punya pendidikan lah, terutamanya kita punya fokus pada pendidikan lah. No? Okey, kalau di seluruh dunia ni dikatakan sehingga 1.5 bilion murid yang mengalami orang kata apa, menerima kesan lah daripada penutupan institusi persekolahan daripada tadika sampailah ke universiti. Dan kalau di Malaysia saja kita ada sampai 8 juta lah yang terkesan akibat daripada penutupan sekolah.
Jadi untuk petang ni saya akan bahagi kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama saya akan sentuh juga sikit tentang cabaran. Sebab pada saya cabaran itulah sebenarnya yang menyebabkan kita cari apa solusi terbaik. Seperti kata Tuan Timbalan tadi tu kan. Okey. Dan cabaran saya mungkin tak sama dengan cikgu-cikgu yang berada di SID. Kan. Jadi cikgu sendiri pun kena kenal pasti apa cikgu-cikgu punya cabaran. Dan saya percaya kepada satu perkara, iaitu bila kita berlaku pandemik ni, penyelesaian dia tu adalah bersifat lokal, mengikut lokal setempat tu. Jadi kalau macam daripada Putrajaya pun dia tak tahu sebenarnya apa isu dan penyelesaian yang paling patut untuk orang kata apa? Untuk disit dan juga untuk Jerlun dan untuk mana-mana tempat pun, sebab kita ada isu yang bersifat unik, sangat bersifat individu. Jadi kita sendiri yang kena ada kemahiran untuk kenal pasti masalah dan kenal pasti penyelesaian terbaik. Okey. Kemudian yang bahagian kedua saya akan kongsi juga pasal macam mana saya laksanakan benda tu. Maksudnya dari segi aspek perancangan, dari segi aspek pemilihan apa platform saya nak guna, apa aplikasi, apa pendekatan. Kemudian macam mana saya buat pentaksiran dan satu lagi perkara yang kita jarang tengok iaitu macam mana melibatkan pengurusan murid, pengurusan. Maksudnya dari segi rekod murid sebab semua lah ni banyak kepada benda digital. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga saya akan kongsi juga tentang yang ketiga apa dia? Saya tak ingat pada saya. Yang ketiga pasal saya tengok dulu Ustaz. Minta maaf lah nak cikgu-cikgu. Yang ketiga pasal pendekatan pelaksanaan, okey, data, penggunaan data. Yang kedua tu pasal penggunaan data. Macam mana data boleh membantu kita untuk mengenal pasti apa penyelesaian terbaik. Yang ketiga pelaksanaan dan yang keempat adalah pendidikan pasca pandemik. Maksudnya selepas kita dah buka sekolah ni, apa sebenarnya yang kita kena buat lagi lah dan kita kena ready. Sebab saya yakin dengan berlakunya pandemik ni memang cara mengajar, cara pendidikan, cara kita guru mengajar, cara murid belajar dan juga pendidikan tu sendiri akan jadi berbeza lah. Kita tak akan kembali dah ke zaman yang macam dulu-dulu tu lah orang kata kan. Okay. So itu dia punya sepintas lalu lah. Saya mulakan dengan cabaran yang mana saya rasa mungkin cikgu boleh kait jugalah. Seperti kata Tuan Timbalan tu, kita punya sosioekonomi murid-murid ni lebih kurang sama. Saya pun saya rasa lebih kurang je sebab budak saya Jerlun, SMK Jerlun ni 95% anak murid kami ni datang daripada keluarga B40. B40, anak nelayan, anak petani apa semua. Dan kalau macam terima duit kuam tu, duit kuam ke duit bantuan sekolahan ke apa semua, boleh kata majoriti akan terima. Sangat susah sebenarnya saya nak cari budak yang mak ayah dia ada slip gaji. So saya rasa lebih kurang lah. Silap akhir bulan yang berada di SID tu jauh lebih bagus lagi daripada yang kat Jerlun ni. Okay? So antara cabaran dia yang saya nampak adalah yang pertama dari segi tempat. Sebab bila kita nak buat kelas online, saya lebih suka nak merujuk kepada kelas online lah bila kita sebut pasal PDPR ni. Walaupun kita tahu kita ada 3 mode, tapi saya lebih banyak nak merujuk kepada kelas online. Sebab pada saya, pandangan saya secara peribadi, kita tak boleh lagi nak jadikan alasan budak tak ada gadget, internet tak okey. Sebab walaupun benda tu memang ada, realiti. Saya mengaku, saya tak nak ada rasa orang kata apa, kita nak menipu kat situ, kata benda tu tak betul. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir. Saya fikir lah. Dalam masa yang sama saya fikir, kalau lah sehingga sekarang pun kita duk bercerita budak tak boleh, internet tak okey. Sampai bila kita nak tunggu yang dia okey tu sampai baru kita nak buat kan? Jadi kita kena paksa jugalah, maksudnya mungkin mula-mula walaupun tempat tu tak ada internet okey tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah boleh fikir macam mana kita nak sediakan gadget digital kepada murid-murid kita supaya nanti gap ataupun jurang digital antara budak-budak yang mendapat pendidikan sepenuhnya secara digital dengan budak kita ni jadi tak jauh sangat. Saya risau kadang-kadang ada kawan-kawan saya yang mengajar di sekolah pedalaman, dia masih dengan kaedah tradisional bagi modul lah apa semua. Betul.
Tetapi dalam masa itu seharusnya jadi penyelesaian yang bersifat sementara. Sementara kita nak sediakan gadget dan sementara kita nak usahakan internet kat dia. Tapi sekurang-kurangnya pada saya, sebab internet ni kita tahulah fasiliti macam mana. Lagi dalam tempat tu lagi susah lah kan. Tapi kalau macam gadget, pada saya benda yang kita boleh usahakan dan sekurang-kurangnya kita boleh dapat orang kata apa, merapatkan sikitlah jurang anak murid kita dengan anak murid yang duduk kat bandar yang ikuti kelas. Kadang-kadang kesian budak-budak kat bandar tu dah tahu dah macam mana nak ikut kelas jimit apa semua, tapi anak murid kita butang jimit pun tak kenal. Itu yang saya bimbangkan. Okey. Jadi nak tak nak penyelesaian yang masa panjang mestilah bersifat yang lebih membantu murid dan seharusnya digital lah pada pandangan saya. Okey. Jadi yang pertama adalah dari segi tempat. Tempat saya kata tadilah dari segi ruang belajar dan mengajar itu sendiri, bukan saja untuk murid tetapi juga untuk guru lah dalam konteks ni. Sebab kita tahu macam di rumah pun kadang-kadang kita tak ada tempat yang proper kan untuk kita mengajar. Macam itulah. So sama juga dengan budak, macam contoh saya pernah ke sebuah rumah murid, di rumah dia tu hanya ada 2 bilik saja. 2 bilik. Jadi bilik mak ayah dia dengan bilik adik-beradik perempuan. Jadi dia sendiri tidur di luar apa semua. Jadi macam mana kita nak expect budak-budak macam ni akan ada ada meja belajar, ruang belajar yang sesuai. Jadi itu yang kita kena usahakan. Maksudnya sekolah mungkin boleh bekerjasama dengan PIBG, kita sediakan, kita kolaborasi dengan ibu bapa supaya at least budak-budak kita ada ruang belajar, kan? Sebab kita duk sembang macam ni pun tengok-tengok dah 2 tahun dah hampir berlaku benda ni, jadi seharusnya dah ada peningkatan lah. Okay. Yang kedua adalah dari segi peralatan. Saya dah sentuh juga tadi tentang gadget dan juga tentang internet. Okay. Yang ketiga adalah sikap. Ini yang pada saya paling parah sekali lah. Sikap dan motivasi pada guru dan juga pada murid tu sendiri. Okay. Sebab kita tak nafikan bila ramai-ramai kita duduk kat rumah kan, dia jadi lain, dia tak ada suasana kita nak belajar, tak ada suasana kita nak mengajar. Budak-budak saya yang memang sebelum ni masalah dalam kelas, maksudnya dari segi pelibatan okey, aktif apa semua dalam kelas, tiba-tiba bila masuk benda PDPR ni langsung tak dapat nak respon. Tak dapat ataupun tak nak ke ataupun macam mana kita pun tak tahu. Jadi itu antara cabaran yang saya berdepan lah. Saya rasa cikgu-cikgu pun boleh relate kan dengan benda-benda ni. Saya rasa common lah, isu biasa. Dan antara sedikit tips lah yang saya boleh kongsi macam mana saya menguruskan anak-anak murid saya ni, ada 3 benda yang saya pegang. Iaitu yang pertama, cikgu kita kena responsif. Responsif ni maksudnya cepat baca pattern lah. Kita tengok anak murid kita asyik guna Google Meet saja. Guna Google Meet, tengok-tengok masuk minggu kedua, ketiga tu dah makin kurang. So kita boleh baca pattern tu ataupun perubahan dia tu dan seterusnya kita kena ubah. Macam itulah. Dan kalau kita perasan juga dalam keadaan kita sekarang ataupun dia panggil VUCA world lah, VUCA world, dunia yang dah makin cepat berubah. Dan kita pun kena cepat juga bergerak, bertindak. Walaupun kadang-kadang ada meeting tiba-tiba esok ada meeting. So kita pun kena beradaptasi dengan situasi yang macam tu. Sebab inilah cara zaman sekarang ni punya cara kan. Tak ada macam dulu yang kita boleh tunggu kena 3 hari dulu sempat nak ready dah. Zaman sekarang ni saya tengok, even saya sendiri pun kadang-kadang tak sempat nak mengejar kan. Tapi kita kena kejar jugalah sebab itu cara kita bekerja pada masa sekarang kan. Kalau tidak dynamic seperti itu, maka kita akan jadi orang yang tertinggal lah. Okay. Yang kedua adalah dari segi flexibility ataupun maksudnya bila kita sendiri sebagai guru, saya cakap daripada aspek saya lah guru lah. Maksudnya kena fleksibel lah dari segi pendekatan yang saya guna untuk murid dan juga dari segi bahan dan juga dari segi tugasan murid terutamanya. Sebab kadang-kadang kita tengok isu juga kan, isu tugasan murid yang berlambak-lambak, cikgu tu nak bagi, cikgu ni nak bagi. Jadi dalam keadaan yang macam sekarang ni kita kena fleksibel lah. Macam saya, kalau saya bagi tugasan kat murid, seminggu kena settle. Biasanya saya kadang-kadang bila kita tengok respon budak tu tak berapa nak memberangsangkan, saya akan extend sampai 10 hari ataupun mungkin sampai 2 minggu, bergantung lah. Itu yang kata fleksibel tu. Tak adalah kita terus nak hukum pelajar kan, sebab kalau tak nanti dia tak ada motivasi pula nak masuk kelas kan. Okay.
Dan akhir sekali adalah pemilihan aplikasi ataupun platform yang sesuai lah. Yang ini saya akan kongsi juga dengan cikgu-cikgu beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk tujuan apa dan bagaimana sikit lah. Tak boleh nak terang banyak-banyak lah sebab saya nak fokus kepada benda lain. Okay. Dan disebabkan ada 3 kriteria tadi tu, jadi saya nampak ada satu perkara ataupun pendekatan yang boleh bantu saya. Sebab sebelum ni banyak saya punya tindakan, maksudnya masa awal-awal kita PKP tahun lepas tu, banyak tindakan saya berdasarkan kepada andaian saya. Saya rasa budak tak ada handset, saya rasa budak punya internet tak okey, saya rasa. Tapi bila dah masuk sekolah, saya rasa macam kita tak puas hati kan. Kita mengajar, kita dapat gaji, kita dapat tapi macam kita tak puas hati lah orang ceritanya kan dengan apa yang kita dapat. Jadi daripada situ saya kata cukup lah. Saya tak mau dah buat apa-apa tindakan berdasarkan assumption ataupun jangkaan, andaian semata-mata. Jadi macam rugi kan sebab bila kita nampak ada masalah, kita buat benda tu, kita buat penyelesaian, tapi penyelesaian tu tidak menyelesaikan masalah tu sebab bukan itu isu sebenarnya. Sebab kita tak berasaskan data. Jadi daripada situ saya nampak silap. Saya kena buat kajian sikit. Kita study pasal student kita, apa isu dia, apa masalah dia. Jadi bila masuk je sekolah, saya propose kat pengetua, saya kata puan saya nak buat, pengetua saya Puan Siti Rubiah kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang kenal. Saya kata kat dia, boleh tak kalau nak buat simple survey tentang apa yang boleh menyokong budak-budak kita untuk ikuti PDPR, saya kata. Sebab saya rasa macam sebelum ni saya buat macam-macam tapi macam tak kena tepat kita punya penyelesaian tu. Yalah sebab kita buat berdasarkan andaian. Kita duk rasa itu, duk rasa ini. Jadi sebab tu kita tak selesaikan masalah. So daripada situ saya buat simple survey, pakai kertas biasa, photo state dan kemudian edarkan kepada murid. Kita tanya soalan-soalan asas. Contohnya budak-budak kita ni ada tak jadual belajar khusus untuk kat rumah? Ada tak gadget? Ada tak laptop? Sebab kita tahu ada beza kalau budak gunakan handphone dengan ada beza kalau budak gunakan komputer. Komputer lebih besar, kemudian dia pun daripada segi paparan pun berbeza kan, macam mana dia nak operasikan benda tu. Kemudian adakah dia kongsi benda tu dengan adik-beradik dia yang lain? Adakah internet kat tempat dia okey? Kita suruh dia tanda kat situ. Adakah dia ada ruang belajar yang sesuai kat rumah dia? Sebab kita nak tengok apa yang kita nak support. Okey. Dan kemudian adakah mak ayah dia ada tolong dia? Dan adakah dia suka ataupun dia tak suka dengan benda-benda online learning ni? Okey. So bila kita dapat daripada sini, bila buat survey, barulah saya perasan, rupanya budak di Jerlun ni walaupun daripada kalangan B40, tapi majority, cikgu cuba tengok kolom nombor 2 cikgu. Cikgu cuba tengok kolom nombor 2, hampir 100% budak-budak kami ada smartphone walaupun dia budak B40. Jadi maknanya phone tu bukanlah isu dia, gadget bukan isu dia. Dan kita tengok lagi, adakah dia kongsi gadget tu dengan ahli keluarga dia? Hampir semua pun kata tidak. Jadi kita dah ada satu maklumat yang kita rasa macam okey, budak kita tak ada masalah pasal gadget. Jadi ada seorang dua je yang kita boleh usahakan. Jadi barulah saya rasa macam barulah kita buat tindakan ni bijak sikit kan. Maknanya kita betul-betul cari masalah dan kita cuba selesaikan. Lepas tu kita tengok apa lagi isu sebenarnya yang main peranan. Dia tak ada jadual belajar. Dia tak ada jadual belajar. Sebab tu bila kita masuk sekolah masa bersemuka atau lepas, kita terus buat satu bengkel. Kita bekerjasama dengan kaunseling. Kita minta kaunseling tolong ajar budak macam mana nak uruskan diri dan juga buat jadual waktu supaya selesaikan satu masalah kita. Okey. Dan selain daripada tu, data-data yang saya ada, saya dapat tu membantu saya untuk pilih apa pendekatan terbaik, apa aplikasi yang saya boleh guna dengan budak. Sebab kita dah tahu dah. Sebab tu saya kata macam cukuplah kita bertindak berdasarkan assumption ataupun andaian semata-mata. Duk rasa budak, duk rasa. Padahal budak boleh je buat macam-macam kan. Okay. Sama juga untuk guru pun kita ada buat sebenarnya pada masa tu sebab kita nak tengok apa yang kita boleh sokong. Yang ini pengetua saya punya idea lah.
Sebab dia kata, sebab di sekolah saya di SMK Jerelun ni kami memang PLC tu berjalan dengan sangat baik lah. Pembudayaan PLC tu berlaku, guru-guru berkongsi, duk cerita pasal macam mana, maksudnya boleh duduk sekali. Macam kelas saya pun ramai cikgu-cikgu masuk tengok macam mana saya mengajar budak apa semua, jadi kita tak ada masalah. Saya pun bila-bila saya free saya akan pergi masuk tengok cikgu-cikgu lain mengajar macam mana kan, ambil idea daripada mereka. Dan salah satu benda yang kita nampak adalah macam mana kita nak support cikgu. Macam mana kita nak support cikgu ataupun nak bagi sokongan, bukan takat support dari segi pengetahuan tu, tapi juga nak support daripada segi motivasi. Sebab kita tahu cikgu-cikgu kita ni bila dah duduk lama kat rumah tu satu hal, lepas tu dengan peningnya nak buat PDPR apa semua kan. Jadi benda tu tak boleh di seorang-seorang je. Dia kena kongsi ramai-ramai. Cikgu buat pakai apa, masalah apa, macam mana. Jadi bila kita kongsi tu kita akan rasa lebih bertenang lah, lebih bertenang dan kita rasa macam tak adalah aku ni seorang-seorang je kan. Jadi kita buat pakai Google Form, kita ambil maklumat-maklumat yang berkaitan. Contoh dia macam kita ambil berapa umur guru. Bila kita tengok daripada situ kita tahu, sebab di sekolah kalau cikgu-cikgu perasan, kita ada 3 kumpulan generasi guru. 3 kumpulan generasi guru. Satu generasi guru baby boomers yang lahir tahun 45 sampai 60 macam tu. Guru senior lah, abang-abang, kakak-kakak macam tu. Okay. Kemudian dia ada satu lagi kelompok guru, dia panggil guru generasi X. Guru generasi X dan daripada tahun 65 tu sampai ke 80. Kemudian guru generasi Y 81 ke atas lah. Okey, anak murid kita pula generasi Z dengan generasi Alpha kan. Jadi 3 generasi guru ni pada saya dia punya pengetahuan digital tu mestilah berbeza sikit kan, sebab yalah cikgu baby boomers, kumpulan baby boomers ni dia lahir masa zaman tu komputer pun tak ada kan. Buat kerja tugasan masa masuk universiti dulu semua pakai typewriter lagi pada masa tu. Tapi ada kumpulan guru generasi X, Y pula, dia adalah guru generasi yang dia lahir tu dia berada di 2 zaman tu. Zaman yang antara peralihan antara yang digital dengan analog tu. Jadi dia guru, dia panggil digital migrant. Okey, digital migrant yang dia kena belajar macam mana nak on komputer, benda-benda macam tu. Tapi dia cepatlah sikit kan sebab zaman dia tu dah banyak teknologi. Okey. Dan guru generasi Y pula, guru-guru yang memang fluent ataupun fasih dengan benda-benda digital ni. Zaman universiti dia, zaman IPG dia dah ada dah tugasan-tugasan yang dia kena gunakan benda-benda digital. Jadi tak ada masalah. Jadi bila kita dapat maklumat macam ni, membantu kita untuk tentukan sebenarnya. Macam tengok kat sini, guru-guru di Jerelun ni kita ada 23% yang umur 51 dan ke atas, yang sepatutnya kita bagi tumpuan lah untuk kita bantu. Jadi rezeki juga, saya kata rezeki lah, 50, separuh daripada guru-guru yang ada di Jerelun ni adalah guru yang dalam umur 31 sampai 40. Jadi macam guru yang muda-muda, jadi macam dia orang ni banyak dah yang tahu pasal benda digital. Jadi senang, kita tak apa-apa nak, kita tak payah nak tolong sangat kan. Kita boleh fokus depa ni boleh jadi mentor macam tu dekat guru-guru yang memerlukan. Okey. Kemudian kita tanya juga benda macam peranti apa yang cikgu guna. Adakah pakai telefon bimbit, adakah pakai laptop kah, sebab benda tu berbeza kan. Kalau pakai telefon bimbit aplikasi dia lain. Kalau laptop aplikasi dia lain. Kemudian apa faktor yang menjadi cabaran? So kita dapatkan input. Dan ini cikgu boleh tengok, kita minta guru-guru rate sendiri. Letakkan sendiri apa perbandingan antara tahap emosi guru. Maksudnya masa PKP tahun lepas tu 2020 dengan sekarang kita buat 2021. Cikgu-cikgu boleh tengok kat situ, kalau masa dulu ada 38% guru yang dia sangat tertekan dia rasa. Bila kita nak buat PDPR, yalah semua orang tak tahu kan apa benda nak dibuat. Setakat hantar story, setakat forward video YouTube, tu kira mengajak ke, kira tak mengajak ke kan. Lepas tu bagi budak Google Form, jawab quiz, adakah kita dikira mengajak macam tu? Jadi macam semua orang tertekan, tak tahu apa penyelesaian terbaik untuk anak-anak kita. Tapi cikgu boleh tengok bila dah 2021,
dia punya orang kata apa, peratus guru yang tertekan tu dah tinggal 8%, dan kemudian kita dah ramai guru yang dia rasa normal, dah boleh adapt dan adopt, dan juga ada guru yang dah rasa gembira, maksudnya dia dah boleh menyesuaikan dirilah dengan pengajaran bercorak PDPR pada masa tu. Okey. Benda ni penting sebab kita nak sokong guru-guru kan. Kalau guru pun macam tak bersemangat, macam mana, kesianlah kan. Guru tak semangat, bila budak pun tak mengajar. Okey. Dan kita dapatkan juga maklumat macam mana kita nak support. Maksudnya cikgu-cikgu ni dia perlukan latihan ataupun ladap yang macam mana. Okey, dia nak lagi macam mana. Sebelum tu kami ada buat, tapi macam kita main buat saja kan. Tapi lah ni kita nak lebih spesifik berdasarkan data. Maknanya kita tahu ramai lagi guru kita rupanya dia nak latihan tentang berkaitan dengan grafi. Rupanya ramai lagi yang nak belajar pasal delima. So barulah kita buat kursus-kursus yang berkenaan. Ini kita buat ladap kat sekolah yang memang kita ikut keperluan cikgu lah. Jadi cikgu pun rasa macam dia akan follow. Yang ini kita buat ni terbuka tau cikgu. Kita bukan mewajibkan. Saya bincang dengan pengetua, saya kata kat pengetua, saya kata tak payah wajibkan. Tapi bila kita tak wajibkan, rupanya ramai cikgu-cikgu main sebab dia rasa macam benda tu dia sendiri nak tahu, nak belajar. Jadi macam dia tak rasa terpaksa. Okay. Slot yang ketiga, lepas tadi dah menggunakan data sebab saya nampak data tu lah sangat membantu saya lah untuk mencari penyelesaian semasa PDPR ni. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Yang saya kata tadi, pelaksanaan saya bahagi kepada 4 perkara, iaitu dari segi perancangan, macam mana saya rancang. Saya akan buat perbandingan kejap lagi cikgu. Saya akan buat perbandingan. Maksudnya masa sebelum PKP, apa aktiviti saya buat, macam mana saya rancang, dan selepas tu apa PKP. Sebab apa saya bagi sebelum dan selepas cikgu? Sebelum dan semasa. Sebab nanti kita akan berdepan dengan situasi yang kita kena gabungkan dua-dua benda tu untuk kita dapat penyelesaian pada masa kita nak pilih untuk ke depan tu. Okey. Yang kedua adalah dari segi pendekatan. Pendekatan apa yang saya gunakan. Saya ada 5, saya akan kongsi dengan cikgu. Yang ketiga adalah pentaksiran. Beberapa contoh macam mana pentaksiran saya buat secara tradisional dan juga secara digital. Apa aplikasi saya guna. Yang keempat adalah pengurusan murid lah. Bab yang saya rasa kita jarang tengok secara teliti kan. Macam mana nak uruskan rekod dia, macam mana nak uruskan hasil kerja dia apa semua, sebab banyak benda berlaku secara atas talian kan. Okay. So ini yang pertama, saya mulakan dengan aspek perancangan, macam mana saya rancang. Sebab benda ni pun kita akan guna kan lepas ni cikgu, bila bersemuka kan. So saya kongsi dengan cikgu, saya gunakan 5E. Model pembelajaran 5E. Jadi bila setiap kali saya rancang kelas saya akan gunakan model ni. Pasal apa dia sebut 5E cikgu-cikgu? 5E ni sebab fasa yang pertama dia panggil engage. Engage ni senang saja. Dia set induksi lah. Macam mana dia nak bagi budak ada rasa macam ada connection. Ada macam, oh rupanya cikgu nak ajar tajuk ni. Kan kita buat aktiviti. Okay? Itu engage, E yang pertama. E yang kedua adalah explore. Minta pelajar kita explore. So contoh ajar tajuk fotosintesis, budak pilah cari maklumat pasal fotosintesis apa semua, sama ada dia tanya, dia temu ramah dengan cikgu dia ke, dia baca buku ke, dia pergi cari kat internet ke apa semua kan. Itu adalah explore fasa kedua. Lepas dia dah faham dah apa itu fotosintesis, dia akan explain benda tu. Fasa yang ketiga dia akan explain. Dia pergi cerita balik. Cerita macam mana? Dia boleh gunakan model, dia boleh gunakan lukisan, dia boleh gunakan penulisan, esei, satu bentuk komunikasi lah. Macam mana dia nak sampaikan idea dia atau apa benda yang dia faham tu. Yang keempat, okey, dia dah pergi cari maklumat tadi, explore. Dia dah pergi bentang, pergi dah cerita dah apa benda dia faham. Dan dia kena elaborate. Elaborate tu maksudnya dia extend lagi knowledge dia tu kepada benda-benda yang dekat dengan dia. Contoh macam benda dia dah faham dah fotosintesis, proses buat makanan. Jadi macam mana nak kaitkan dengan benda sekeliling dia? Okey, kita bagi situasi baru kat dia. Ni critical thinking lah, pemikiran kritis. Kita bagi kat dia, kita kata kat dia, kalaulah sekarang ni saya tutup rumput ni dengan kayu, apa akan jadi dekat rumput tu? Kan? Jadi dia dah faham dah fotosintesis tu perlukan cahaya matahari sebagai contoh. Jadi dia
itu yang kata dia extend knowledge dia tu ke situasi baharu. Dan akhir sekali adalah dia boleh evaluate, dia boleh menilai, mentaksir lah ni, pentaksiran lah, yang mana berlaku sepanjang fasa sebenarnya. Okey, sepanjang fasa tu ada. Maksudnya kita dah boleh nampak kan student punya progress. Ini satu contoh yang saya boleh kongsi, satu aktiviti saya buat dengan pelajar, variasi ataupun kepelbagaian ciri-ciri yang ada pada manusia. Contoh dia macam dari segi jenis rambut, lurus ke kerinting, kemudian kebolehan lidah nak menggulung kan. Boleh gulung ke tak boleh gulung. So masa dalam kelas senanglah sebab kita boleh buat station, kemudian pelajar kita bagi kertas dan kemudiannya dia boleh bergerak. Okey, bergerak untuk cari maklumat kawan dia. Tapi macam mana pula dengan semasa kita PDPR ni? PDPR masa mula-mula cikgu saya pun sama. Saya duduk terfikir ni, kalau setakat saya forward video YouTube, takkan dah kira mengajar? Kan? Macam tak ada apa-apa yang berlaku kat situ. Kalau saya forward Google Form, okeylah budak jawab, tapi macam saya tak mengajar sebab tak ada apa pun budak je yang buat kan. Daripada situ saya datang dengan satu kerangka yang saya rasa bila saya tengok balik, oh bila kita sebut mengajar ni, atau bukan mengajar tu nampak lebih kepada cikgu kan. Pembelajaran tu sendiri ataupun pendidikan lah, senang cerita, pendidikan tu dia mesti ada guru mengajar, mesti ada murid belajar, kan. Macam mana guru mengajar? Guru mengajar mungkin guru boleh guna Google Meet macam kita buat hari ni kan. Itu kalau yang boleh, internet okey kan. Kalau yang tak boleh mungkin cikgu gunakan video, cikgu bagi video YouTube, cikgu buat video kat YouTube kemudian cikgu bagi kat budak. So maknanya cikgu mengajar lah. Ataupun cikgu buat tangkap gambar ke apa ke, cikgu bagi itu dah kira mengajar. Ataupun pakai WhatsApp, pakai WhatsApp mengajar, pakai voice note. Kita tekan voice note tu, rakam suara, kita hantar. Itu pun dah kira mengajar pada saya lah. Kemudian apa pula part yang murid belajar? Murid belajar maksudnya dia gunakan bahan yang kita bagi tadi tu. Jadi contoh dia, lepas kita dah bagi video tu, dia kena buat satu essay. Contoh, dia tengok video tu, dia kena menulis laporan eksperimen. Ataupun dia sendiri record suara dia bercakap tentang apa-apa perkara. Dan dua benda ni macam mana kita nak pastikan dua-dua tu ada kualiti. Maksudnya ada kualiti guru mengajar, ada kualiti murid belajar adalah melalui pentaksiran lah. Baru kita boleh cek betul ke budak betul-betul faham apa yang kita ajar, betul ke budak-budak betul-betul belajar, dapat daripada apa yang dia belajar. So saya cuba apply balik dengan guna 3 kerangka mudah ni. Saya cuba apply untuk aktiviti yang sama macam tadi sebenarnya. Aktiviti yang sama pasal variasi tu, iaitu saya gunakan dalam bentuk digital lah. Saya buat Google Form, kemudian saya minta beberapa maklumat-maklumat yang diperlukan dan murid perlu berkolaboratif. Maksudnya sebab orang selalu tanya juga saya, dia bertanya, Cikgu Helmi, macam mana kalau kita nak buat PAK 21, kan kolaboratif, budak tak duduk sekali. Saya kata kolaboratif tu kita kena expand sikit lah dia punya pemahaman dia tu, interpretation dia tu kan. Berkolaborasi, nak bekerja sama ni tak semestinya duduk sebelah-sebelah, duduk dalam satu kumpulan. Tetapi dia boleh juga daripada secara jauh tapi dia menyumbang kepada bahan yang sama. Contoh macam kita buat buku kan. Ada penulis seorang daripada Perlis, ada seorang penulis daripada Johor, tapi boleh juga siapkan buku. So itulah kolaborasi yang dimaksudkan. Okey. Kemudian saya dapatkan maklumat yang berkaitan dengan benda yang kita nak buat. Contoh macam berat badan, lepas tu kebolehan menggulung lidah, ketinggian apa semua kan. Jadi daripada situ yang saya perasan pelajar-pelajar saya ni, sebab saya akan masukkan dalam grup WhatsApp mereka, saya akan kata okey, dah 10 orang yang isi. Jadi mereka akan pergi cari balik kawan-kawan mereka, mereka akan paksa kawan-kawan mereka yang belum respon tu untuk masukkan maklumat. So saya nampak, oh bagus juga rupanya, sebenarnya kita kena minta pelajar cari pelajar, baru lagi benda tu lagi cepat lah. Okay. Yang kedua adalah tentang pendekatan. Okay, pendekatan ada 5 yang saya cuba senaraikan kat sini. Flip classroom yang saya rasa dah jadi satu perkara yang biasa lah kepada cikgu-cikgu kita kan lah ni kan. Semua orang tahu flip classroom tu apa. Kalau dulu masa saya buat flip classroom ni daripada 2016. 2016
saya akan cerita pasal apa saya buat. Tapi masa tu kira tak ramai lah cikgu-cikgu kita tahu kan. Tapi bila dah kena pandemik sekali, semua habis tahu dah flip classroom tu apa. Okay. Tapi saya akan explain jugalah supaya kita dapat dapat benda yang sama lah kan. Okay. B, project based learning, pembelajaran berasaskan projek. Ini pun satu pendekatan yang paling banyak saya guna lah. Paling banyak saya guna. Kemudian kita ada blended learning ataupun pembelajaran teradun. Bahasa Melayu dia pembelajaran teradun. Cikgu jangan nak rasa macam pening sangat sebab banyak istilah saya guna sini kan. Okey, sebenarnya tak ada apa, cikgu pun buat benda ni. Blended learning ni dia cuma cikgu mengajar di dalam kelas ataupun dalam satu situ dalam kelas lah, senang cerita mengajar dalam kelas. Cikgu suruh dia balik cari maklumat dan terus berhubung dengan dia melalui WhatsApp. Itu pun dah dikira blended learning sebenarnya. Okey, benda cikgu buat je sebenarnya. Yang keempat adalah talking module, modul pembelajaran. Yang ini dua kaedah yang bawah tu sebenarnya saya gunakan untuk murid yang saya tak dapat akses dengan benda digital lah. Jadi mereka akan ambil bahan modul pembelajaran. Kemudian yang kelima tu adalah home visit. Saya pergi melawat terus rumah mereka sebab kadang-kadang macam kita tak puas hati je kan. Kita rasa macam ada ni hampa internet tapi hampa ada benda lain hampa tak join. Jadi saya pergi ke rumah lagi saya share. Itu lebih kepada tindakan saya lah, macam mana saya menguruskan murid yang tak dapat attend tu. Okay. So yang pertama flip classroom, saya tunjuk sikit. Ada video dia, macam mana saya boleh terjebak sebab saya kata tadi saya buat benda ni daripada 2016. Jadi macam mana saya boleh buat benda ni? Sebab dia saya cikgu sains. Jadi bila saya cikgu sains, saya nak buat eksperimen dengan budak-budak. Bila saya suruh budak baca, ni cerita dulu lah nak. Okay, bila saya suruh budak baca, dia tak baca pun. Jadi bila mai ke kelas, kita pula kena duk tolong ajar kat depa satu habis 20 minit. Lepas tu buat eksperimen habis 40 minit. Tak sempat nak bincang apa habis. Sedangkan saya rasa part yang penting tu sebenarnya adalah part perbincangan tu. Budak tu kena tahu pasal apa benda ni berubah, pasal apa benda ni tak berubah kan. Benda lain tu dia boleh baca sebenarnya daripada buku. Okay, jadi saya rasa macam rugilah buang masa sebab 20 minit tu patutnya budak dah boleh jalan dah eksperimen. Jadi daripada situ sebenarnya saya mula yang kata saya tulis blog, saya menulis buat video apa semua tu pasal ni lah. Pasal saya buat video, saya kata kan bagus kalau benda ni kita rakam. Jadi budak tengok dulu kat rumah, main sekolah terus buat saja. So macam tu lah saya buat. Saya rakamkan benda tu, kemudian bagi kat budak tengok. Lepas tu main sekolah, dia dah tak payah dah 20 minit yang saya bercerita tu. Terus boleh jalan sebab dia pada tengok kat rumah. Okay. Dan terus boleh jalan lah eksperimen tu. Jadi jasa jimat. 20 minit tu saya gunakan untuk perbincangan. So kita tengok dulu video dia cikgu lah. Okay, saya akan bagi link video tu. Video ni video yang saya buat daripada Sarawak dulu ni. Budak-budak Sarawak ni. Tapi masih gunakan sampai sekarang sebab relevan konten dia. Okey, esok tu dia main sekolah, dia akan, lepas kan dia dah faham dah kan, dia dah tengok ada 4 jenis ujian makanan. Jadi dia main sekolah esok tu saya tak terus suruh mereka buat saja. Sebab saya rasa macam boring lah kan, budak kita tengok hang ambil roti, hang bubuh iodin, lepas tu hang dapat biru gelap, biru hitam. Lepas tu hang ambil itu, hang buat ini, hang dapat itu. Jadi macam baik tengok video saja kan. Jadi macam tak ada kemahiran pemikiran kritis langsung kat situ. Jadi saya kata saya nak ubah soal sikit saya punya aktiviti ni. Saya kata saya nak bagi kat dia larutan yang dia tak tahu makanan tu ada apa. Saya beli kari pap, saya beli nasi ke apa makanan, saya hancurkan benda tu, saya masukkan jadi ayat, beri jadi ayat. Lepas tu saya beritahu kat dia, dalam ni saya tak tahu ada apa. So hampa kena siasat. Ada ada lemak, ada ada glukos, ada apa lagi? Ada kanji dalam tu. So dia kena pi setiap stesen tadi itulah. Saya sediakan 8 stesen, ada 4 ujian makanan. So dia kena pi test satu-satu. Perlu tak saya ajak apa nak kena buat kat setiap stesen? Tak perlu. Sebab depa dah tengok melalui video flip classroom yang saya bagi. Jadi saya tengok yang beruntung dia saya sebab saya boleh bagi satu
aktiviti yang boleh challenge budak-budak tu punya kemahiran berfikir. Kalau tidak, dia cuma ambil roti, boh ni dapat. Apa yang mencabarnya pemikiran dia? Tak ada. Okey, jadi bila saya dapat ubah suai, jadi saya tengok, oh, ini sebenarnya yang budak suka sebab dia rasa macam dia nak pi siasat satu benda tu. Okey. Ini masa sebelum tu lah. Yang untuk semasa PKP pula, sebab budak pun tak boleh nak main sekolah, cikgu pun tak boleh main sekolah. Jadi saya cari solusi. Lepas tu saya tengok budak pula dia tak suka tengok video yang panjang dah lah ni. Budak-budak kita dia tak suka tengok video kat YouTube dah sebenarnya. Okay, sebab lama. Depa lah ni zaman yang cepat. Fast pace. Pak dia nak cepat. Jadi saya discover lah satu benda iaitu TikTok. TikTok walaupun orang duk kata banyak benda negatif, benda merapu, tapi saya nak kata pi dulu tengok apa yang ada. Kemudian barulah kita judge benda tu merapu ke apa. Okey. Sebenarnya banyak saja konten-konten TikTok yang bersifat pendidikan. Okey. Ini satu contoh yang saya buat, saya bagi kat budak. Macam saya kata tadi, bukan kerana saya support sangat TikTok ni, tetapi kerana satu, sebab saiz dia kecil. Saiz dia kecil, senang saya nak bagi kat budak dalam grup WhatsApp dia. Saya tak minta, saya cakap betul-betul terus dengan cikgu-cikgu sebab nanti ada cikgu-cikgu yang akan tanya. Semalam pun saya dapat soalan yang sama daripada Nazir. Macam mana saya nak bendung budak daripada tak terjebak dengan konten-konten tak bagus dekat TikTok. Saya kata saya bukan bawa mereka ke sana, saya tak suruh mereka install, saya cuma share video saja. Sebab saiz dia kecil. Yang kedua adalah konsep dia tu budak suka. Dia ada lagu yang tengah trending dalam kalangan mereka. Lepas tu dia kurang daripada 1 minit. Dia kurang daripada 1 minit. Dia penyampaian tu cepat. Okey. Ini satu contoh lah yang saya buat. Eksperimen tapi saya ubah suai dan saya minta pelajar buat kat rumah. Okey, kemudian semua hari ini kita nak buat eksperimen yang lain iaitu nak buat penilaian hidup dalam perkembangan mikro. Sebenarnya saya bertanya kepada orang dalam Islam itu okey. Tengok cikgu tak sampai 31 saat je dah boleh ceritakan eksperimen yang panjang lebar tu. Okey. Ini pula saya kongsi dia punya hasil dia. Okey, ini tunjuk hasil lah selepas lah. Jadi pelajar dia ada before and after lah macam tu. Okey. Kemudian yang kedua adalah project based learning, pendekatan yang saya banyak juga guna sepanjang PTPR ni sebab sebenarnya saya dah buat sebelum ni dengan pelajar. Memang banyak pun buat PBL ni dengan pelajar. Tetapi kalau dulu kita buat dengan pelajar, kita boleh tengok kan depan mata kita dia buat apa semua, ada yang dia bawa balik dan datang balik sekolah. Tapi bila dalam keadaan yang kita pun tak boleh tengok apa dia buat di rumah, jadi macam saya terpaksa fikirkan apa yang boleh support, boleh sokong benda tu. Okay, so yang pertama memang saya nampak kita kena bagi beria sikit, nampak excited sikit. Jadi saya akan buat poster, apa-apa tugasan saya bagi kat pelajar saya akan buat poster macam ni. Kemudian arahan dia kena jelas, saya nampak. Tak bolehlah kita habaq terus kata okey kamu buat payung terjun. Nanti depa pun tak tahu sebenarnya. Kecuali lah kalau budak cikgu, budak memang budak-budak pandai kan, budak-budak level-level sekolah asrama penuh ke, MRSM ke, tak apa. Mereka pandai sendiri fikir, pandai sendiri cari. Tapi kalau macam budak cerlun ni, kalau saya habang buat payung terjun nanti terus tak bergerak buat apa. Sebab dia tak tahu payung terjun macam mana, banyak lagi sangat soalan dalam kepala dia. Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan supaya dia boleh nampak apa tujuan dia buat tu. Jadi biasanya saya akan bagi case. Contoh saya kata untuk nak buat payung terjun tu, saya kata sebab kita nak buat bantuan masa musim banjir. Walaupun kat Jerelun ni susahlah nak banjir kan sebab dekat dengan tepi laut. Okey. Nombor 4 pilihan, kita senaraikan juga apa bahan-bahan. Maknanya kita bagi budak bebas pilih apa bahan dia nak pakai, macam mana design. Biasanya saya akan terus je. Okey, ikut tak ada masalah. Tak ada tutup, letak juga dan juga ganjaran lah sebagai satu bentuk motivasi kepada murid. Dan yang penting untuk project based learning ni adalah dia punya progress tu, progress dia. Maksudnya bila cikgu bagi tugasan, katakan cikgu bagi tugasan seminggu, okey, 3 hari tu dah tanya dah, okey macam mana kamu punya, berapa persen dah, kamu dah siap ke dah ke bahan ke belum, lepas tu buat lakaran, saya akan ambil
dari masa ke semasa tu dalam tempoh seminggu tu. Dan sampailah ke fasa akhir yang dia dah siapkan dan dia buat pengujian. Ini pun sama, cuma beruntungnya saya sebab bila saya dah buat benda-benda digital dengan anak murid saya ni lama, jadi macam contoh video-video saya tak ada masalah sebab mereka boleh buat sendiri. Budak-budak saya. Lagipun saya rasa budak mana pun kalau cikgu dia tak ajak mula ni boleh lah. Dia reti je buat video sebab budak-budak lah memang pandai edit video. Okey, ni satu contoh lah. Hasil budak anak murid saya di Jerlun lah. Okey. Itu project based learning lah. Dan yang ketiga adalah blended learning. Blended learning ni yang saya kata tadi pembelajaran teradun, yang mana sebenarnya cikgu pun dah buat, cuma mungkin kita tak perasan lah sebelum ni kan. Okey. Blended ni kita gabung online dengan offline. Maksudnya yang offline bersemuka ni, pelajar ni masa yang tempoh tahun lepas kita sempat bersemuka dengan murid, tapi saya tengok macam tak semuanya saya boleh bagi masa bersemuka tu kan, sebab kekangan waktu kan, kita pun tak banyak hari yang ada, dan juga budak-budak pun dia macam banyak benda lain lagi kita nak cover. Jadi dekat sini saya orang kata apa, saya bahagikan. Macam contoh yang ini saya ajak pasal teknologi pemprosesan makanan. Dia ada 8 jenis, 8 teknologi pemprosesan makanan. Lepas tu budak kena pilih satu dan dia kena apply sendiri dengan makanan yang ada kat rumah dia. So budak perempuan ni dia pilih kaedah pendehidratan, buat ikan kering lah. Bagi kering saja, itu je sebenarnya, nama macam canggih kan. Tapi sebenarnya buat ikan kering je. Dan juga yang lelaki ni dia buat pengawetan. Okey, pengawetan. So ini contoh video yang budak-budak dah siapkan lah, sebab saya minta mereka dokumentasikan progres dia tu daripada dia mula beli ikan, dia proses benda tu dan sampai dia dapat hasil. Okey, kita tengok. Okey, sampai dia dapat ikan kering. Sama juga pelajar lelaki ni pun sama. Dia pun buat jeruk cabai. Okey. So, saya teruskan Ya. Ni contoh video yang anak murid saya buat lah. Okey, yang jeruk ni. Sebenarnya idea daripada mereka lah yang menyebabkan saya rasa macam, oh budak-budak suka video TikTok rupanya. Tu yang saya banyakkan video TikTok saya lepas tu. Okey, ni contohlah project based learning. Dan ni kan dengan banyak sangat istilah kita dah dengar kan, hybrid learning lah, blended learning. Mungkin ada cikgu-cikgu yang macam jadi pening kan, apa benda. Saya pun masa mula-mula tak clear, lepas tu saya dah kata tak boleh ni, kena bicara ni. Apa beza antara hybrid dengan blended. Blended ni macam yang cikgu tengok budak saya tadi, maksudnya mereka duduk dalam kelas, saya cerita pasal teknologi pemprosesan makanan, lepas tu mereka balik dan kami terus berhubung secara atas talian, maksudnya mereka pun bagi feedback dalam WhatsApp, lepas tu mereka pun buat video kemudian hantar ke saya. Itu blended. Blended. Kalau hybrid ni, hybrid maksudnya macam kita nak buat lepas ni. Start pada minggu depan, iaitu separuh budak ikuti kita secara live dekat dalam kelas, separuh lagi duduk dekat rumah mungkin ikut kita daripada secara Google Meet contohnya. Tapi pada masa yang sama juga cikgu tu mengajar. Itu juga yang saya tengah fikir ni, macam mana saya nak buat minggu depan nak mengajar budak. Dan separuh duduk sekolah, separuh duduk rumah. So satu cara dia mungkin cara buat guna YouTube lah. Saya rakam terus apa benda yang saya mengajar, bukan rakam. Saya terus streaming, dia panggil streaming, siarkan secara langsung. Jadi budak yang duduk kat rumah tu pun boleh tengok apa yang saya ajar budak dekat sekolah. Itu kita panggil hybrid.
sebab dia pada masa yang sama lah. Okey, cikgu boleh buat rujukan lebih, cikgu pergi baca dekat leadinglearning.com. Okey. Dan secara tak langsung cikgu-cikgu sebenarnya hasil daripada pandemik ni, satu yang saya perasan lah, kita dah bergerak menuju ke arah education 4.0, pendidikan 4.0. Kalau pendidikan 1.0 ni macam kita kata kaedah tradisional lah, guru mengajar, murid belajar dekat depan tu, macam tu, teacher centered. Kalau 2.0 maksudnya dia jadi student centered lah. Okay, student centered. Kalau 3.0 dia dah masuk elemen-elemen yang lebih besar lagi, contoh macam project based learning, ada collaboration, boleh akses dengan global pakar-pakar daripada luar kan. Itu pun kita tak capai lagi, betul tak cikgu? Kan? Anak-anak murid kita mana ada lagi kita minta masuk pakar-pakar daripada mana ke masuk ke dalam kelas untuk ajar anak murid kita, tak ada. Okey. Tetapi secara sikit demi sikit tu kita dah mula masuk 3.0. Cikgu-cikgu lah ni pun ramai dah tahu pasal project based learning tu nak buat macam mana kan. Lepas tu kita masuk 4.0 yang mana pelajar tu, sebab kita tahu, kita perasan, saya tak tahulah cikgu perasan ke tak perasan. Tapi masa kita pandemik lah ni, kita nampak knowledge tu di mana-mana. Maksudnya kita nampak dah cikgu-cikgu kita banyak buat video mengajak lah apa semua, banyak kat YouTube. Cikgu pergi je cari tajuk apa cikgu nak cari, semua ada. Cikgu daripada Johor lah, cikgu daripada Sabah lah, kita boleh guna mana yang kita rasa sesuai dengan kita, dengan anak murid kita. Okay, jadi maknanya cikgu tu dah bukan jadi pemberi knowledge, pemberi pengetahuan dah, tak ada dah. Budak-budak kita boleh bila-bila masa pergi ke YouTube, cari cikgu yang paling best kat Malaysia pun dia boleh dapat. Kan? Jadi lah ni masa untuk dia pula yang create content. Dia pula yang mencipta video-video pengajaran, bahan-bahan pengajaran, dan dia gunakan bahan-bahan daripada kawan-kawan dia. Maknanya dah label ke situ. Macam anak murid saya tadi tengok dia dah buat video-video dan dia share dengan kawan-kawan dia kan. Jadi kawan dia pun tahu. Okay. Ini dua kaedah yang akhir ni adalah kaedah macam mana saya guna untuk budak yang tak dapat ikut online lah. Okay, jadi kita nak pastikan juga benda tu berlaku juga pembelajaran. Jadi saya gunakan konsep, saya panggil dia talking module. Talking module ni maknanya modul bercakap lah. Sebab kita tahu kan kalau setakat bagi kertas photostat tu dia macam tak ada jiwa kat situ kan, macam tak ada jiwa. Jadi kita senaraikan, ikutlah 8 kriteria yang dah disenaraikan oleh Kementerian Pendidikan dalam modul PDPR 2.0 tu. Okay. Kemudian saya tambah sikit elemen, sebab saya ada kartun gambar saya ni, saya letaklah kat situ. Lepas tu saya buat ayat dia pun semua, saya buat ayat yang lebih kepada macam saya bercakap dalam kelas. Assalamualaikum semua murid. Cikgu harap kamu semua sihat. Pernah tak terfikir apa terjadi jika kita simpan sekeping roti yang lembab dan sekeping lagi roti yang kering selama 3 hari? Lepas tu saya buat pula ruang jawapan kat murid. Saya tahu cikgu, roti akan menjadi apa, nanti dia akan tulis lah apa benda dia punya tu. Okay. Lepas tu saya minta juga, ni satu elemen kemahiran berfikir aras tinggi, sebab kita nak ada jugalah benda-benda macam tu kan. Okay. So saya buat ubah suai, saya bagi juga QR code kat situ, kod hampa nak tengok idea macam mana hampa nak buat, ada. Kemudian perincian, tak adalah saya bagi macam hypothesis hampa tulis. Nanti budak pun terfikir, hypothesis tu apa cikgu kan. Jadi kita huraikan apa hubungan perkara yang kita jangka akan berlaku. Jadi untuk pelajar-pelajar yang lemah sikit tu, at least dia ada idea lah apa benda yang dia nak tulis. Okay. Ini talking module. Kemudian yang akhir ni adalah home visit, yang mana saya kata ni adalah approach terakhir saya lah untuk reach kepada pelajar-pelajar saya, terutamanya yang bermasalah dan yang tak dapat respon sepanjang kelas. So yang pertama, biasanya saya akan mesej dulu kat WhatsApp, tanya mereka apa masalah ke apa. Kalau mereka blue tick saja, tengok saja, tak balas kat cikgu, saya akan call. Kalau call pun mereka tak angkat, barulah saya akan maklumkan kepada pihak sekolah untuk makluman, dan juga biasanya saya akan terus terjah lah. Kalau terutamanya pelajar-pelajar lelaki lah. Pelajar perempuan saya tengok masih boleh diuruskan dengan baik lah. Dia senang sikit lah. Kalau pelajar lelaki ni memang ketegang lah orang kata. Jadi saya akan pergi ke rumah, dan kalau ada mak ayah dia, saya akan ceramah kat mak ayah dia sekali. Okay. Saya akan ceramah jugalah, sebab biasanya
kita perlukan sokongan kan mak ayah ni kan, supaya dia faham apa yang dia kena support anak dia. Ada kes yang saya pergi, mak ayah pun tak tahu kata anak bersekolah. Dia kata anak dia duduk kat rumah, dia ingat cuti. Jadi saya rasa macam okey lah, tak apalah, saya ceramah kali kan mak ayah dia. Jadi sekurang-kurangnya dia tahu macam mana nak sokong anak dia belajar kat rumah lah. Biasanya bila saya pergi tu, saya akan terus suruh budak siapkan tugasan waktu tu juga. Contoh dia ada tunjuk ni sebab dia dapat siapkan satu video eksperimen lah yang dia kena buat sebenarnya masa PDPR tu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah aspek pentaksiran. Macam saya kata tadi, adalah untuk kita nak semak kualiti tu. Kualiti kita mengajar dan kualiti murid kita belajar. Okey. So saya bagi kepada dua kat sini. Satu traditional walaupun nampak saya kata traditional tu, tapi sebenarnya boleh nampak terus lah. Maknanya budak hantar, contoh budak hantar report melalui WhatsApp, kemudian saya akan semak terus pakai WhatsApp tu, kemudian hantar kat mereka. Ataupun mereka hantar melalui poster, mereka buat poster ataupun melalui video ataupun voice note sendiri. Jadi kita boleh taksir lah kat situ. Kalau bentuk digital pula, kita boleh gunakan aplikasi tertentu. Contoh saya dah senarai kat sini, ada ClassPoint, Google Form. Biasanya Google Form lah ramai yang cikgu kita suka guna. Quizzes dan juga live worksheet. Cikgu pilihlah mana yang cikgu rasa sesuai. Okay. Kalau yang tradisional betul-betul tu, cikgu semak terus lah modul pembelajaran tu kan. Okay. Dan akhir sekali adalah yang pengurusan murid. Yang pertama untuk komunikasi harian, biasanya saya reach pelajar saya pakai WhatsApp lah. Dan WhatsApp tu pun saya pelbagaikan. Maksudnya bukan setakat kita duk main forward je, kita boleh interact dengan dia gunakan voice note apa semua kan. Ada juga guru yang suka gunakan Telegram, sebab Telegram tu bahan dia terus ada kat situ sampai bila-bila kan. Okey, dan juga boleh buat video. Okey. Kemudian satu yang saya perasan, kita boleh wujudkan juga classroom maya. Sebab pelajar ni dia nak, yalah macam tengok Google Meet macam kita ini nampak macam boring kan, sebaris semua. Tapi kalau kita gunakan platform macam Discord, macam Cosmo Space, dia ada satu ruang tahu tak? Satu ruang maya yang kita boleh nampak orang ni bergerak di mana, nampaklah bersosial tu sikit kan. Okey, selagi saya tunjuk gambar dia macam mana cikgu paparan dia. Dan yang ketiga adalah kita tahu motivasi murid sangat menurun pada masa PDPR ni. Jadi macam mana saya nak menguruskan benda tu, saya gunakan aplikasi Student QR. Student QR ni dia hampir sama dengan kelas dojo lah kalau ada guru yang pernah guna kelas dojo. Setiap murid tu dia bagi nama dan kemudian kita boleh reward dia. Kita boleh bagi ganjaran. Contoh dia macam saya setkan kalau dia hantar tugasan dengan cepat, saya akan bagi kat situ menepati masa. So dia dapatlah point kat situ. Ataupun budak tu dia kadang-kadang budak kita kan dia hadir PDPR tapi dia tak siapkan tugasan. Jadi hadir lain, siapkan tugasan lain. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh reward pada akhir sekali lah. Kita boleh bagi hadiah ke apa. Ini yang saya kata tadi, iaitu virtual classroom tu. Dia macam dalam kelas. Duduklah merayau dalam ni, siapa nak pergi main ke, siapa nak pergi duduk sofa ke, siapa nak pergi duduk kat mana ke. Dia jadi nampaklah interesting sikit kan. Okay. Dan ini adalah fasa yang terakhir perkongsian saya petang ni, iaitu dari segi apa yang bakal berlaku pada pendidikan kita lah pada akan datang supaya kita bersedia. Kita tak adalah nanti baru dah jadi macam tahun lepas tu kan, tiba-tiba semua tak pergi sekolah, barulah nak belajar itu ini. Okay, jadi untuk pasca pendidikan, fasa pandemik, saya nampak kita seharusnya bergerak daripada sebab akibat pandemik ni kita dah satu langkah dah kan ke depan kan pasal benda-benda digital. Jadi tidak seharusnya kita patah balik ke belakang lah. Kita buang balik digital, kita patah balik kaedah tradisional kita. Sebab saya rasa rugilah, kita dah halfway dah. Dia sepatutnya sama ada tahap sekarang dan ke depan lagi. Grup-grup WhatsApp yang ada tu boleh terus digunakan untuk kita berhubung dengan murid dan kita buat blended learning. Kalau ada guru yang ada keberanian, ada kemahiran, bolehlah buat pembelajaran secara hybrid pula. Sebab ramai kan guru-guru state ni, saya tengok guru yang berpengalaman. Jadi gunakan kemahiran tu untuk mana tahu kan cikgu buat video tu, cikgu kongsi satu Malaysia tengok video cikgu kan, memberi manfaat kepada orang lain lah.
Okey, dan satu lagi yang saya perasan, dah tiba masa untuk kita guru-guru ada personal punya penghasilan bahan, bahan pembelajaran lah, sama ada slide ke apa ke ataupun video mengajak lah. Sebab macam contoh saya boleh nak buat video sebab saya memang ada kemahiran buat video kan. Saya buat video mengajar apa semua, tapi sesuai ke yang video saya tu cikgu guna di SIG? Belum tentu sesuai kan. Sebab yalah mungkin budak cikgu tak suka saya ke, mereka nak cari cikgu yang handsome, jadi mereka tak mau tengok video. Jadi benda-benda yang macam tu lah contoh dia. Yang saya nampak penghasilan bahan digital tu seharusnya dah jadi semua guru pun kena ada kemahiran. Dan bila dah banyak sangat benda-benda digital tu, maka perlu ada pengorganisasian. Macam mana kita nak uruskan bahan-bahan tu. Sebab lah ni pun kita tengok banyak dekat YouTube, kita dah banyak cikgu-cikgu kita dah mula buat video-video mengajar. Jadi macam mana kita nak bagi benda tu duduk sekali? Boleh kalau kita nak duduk letak dia di Delima, letak dia dalam JBN Kedah ke PPDC ke apa, boleh. Tetapi saya rasa pandangan saya secara peribadi, untuk guru tu secara individu pun dia kena ada dah. Dia kena ada dah. Jadi macam contoh anak murid saya, mesti dia akan cuba cari bahan saya kan. Macam itulah sama juga anak murid cikgu. Okay. Ini contoh saya punya blog saya, macam mana saya ubah sikit konsep dia untuk menyokong PDBR saya. Saya buatkan dia jadi satu one stop center. So dekat situ nota ada, video mengajar ada, quiz pun saya letak sekali. Jadi dia hanya klik kat situ saja. Dia klik kat situ, dia dah boleh baca semua benda ada. Dan dia boleh pi anytime. Dia rasa dia tak faham bab 9, dia boleh pi bab 9. Jadi macam memudahkanlah, itu yang saya kata pengorganisasian. Okay. Dan jadi apakah pendekatan terbaik yang kita boleh guna semasa PDBR ataupun ke depan nanti? Yang pertama mestilah fleksibel. Fleksibel tu pada kita sendiri dalam menentukan sebesar mana tugasan kita nak bagi kepada murid, sesusah mana, itu kena fleksibel. Mestilah berasaskan kepada lokaliti. Yang di SIG buatlah cara SIG. SIG pun saya rasa ada 2-3 zon kan, maksudnya yang zon di bandar pekan SIG itu betul dengan yang duduk jauh-jauh sikit kan. Okay. Kemudian bertindaklah gunakan data, sebab pada saya nampak penyelesaian saya kepada anak-anak murid di Jerlun ni banyak kerana saya gunakan data, bukannya kerana saya duk buat andaian. Kalau saya duk buat andaian sampai lah ni lah saya tak dapat apa-apa selesai. Okey, tapi disebabkan saya ambil data tu dan saya gunakan data tu, bukannya macam kita buat master ke PhD kan. Simple saja macam saya tunjuk tadi survey tu, tetapi sangat membantu saya. Dan kemudian kena dinamik, kena sentiasa bergerak dan cepatlah macam saya kata tadi. Kalau tidak kita akan ketinggalan dan dapatkan kerjasama daripada rakan-rakan panitia, sebab kita datang daripada sekolah yang sama. Jadi isu dia murid yang sama saja. Kita faham. Kalau budak ni tak join kelas ni, maksudnya isu dia sama saja. Tapi macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Tapi akhirnya pada saya usaha terbaik yang kita dah buat. Apa-apa pun berbalik kepada situlah. Kalau pada saya, kita dah usaha dah semua, kita dah buat paling bagus dah, tapi budak tak jalan juga, so tak apalah, sekurang-kurangnya kita dah buat yang terbaik. So saya tutup saya punya perkongsian petang ni dengan satu quote yang saya rasa saya suka, great teacher inspire. Sama-samalah kita menginspirasikan anak-anak murid kita dan juga rakan-rakan guru kita kat sekeliling. Okey, cikgu yang ada Facebook ke apa, bolehlah follow saya dekat Cikgu Helmi. Okey, itu saja kot. Saya rasa saya punya perkongsian petang ni. Mungkin ada soalan ke apa ke? Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Helmi atas perkongsian itu tadi. Saya buka kepada sebarang persoalan dari rakan-rakan guru. Sekiranya ada, boleh ajukan terus kepada Cikgu Helmi. Silakan. Rakan-rakan guru, penolong-penolong kanan, guru-guru besar, kalau ada soalan, boleh juga typekan di ruangan chat yang ada tu. Ambil peluang yang ada untuk bertanyakan sebarang soalan. Kongsi pengalaman daripada Cikgu Helmi untuk kita apply di sekolah masing-masing. Ada soalan dari PPD6 CM13, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu. Yang pertama saya ucapkan tahniah Cikgu Nur Helmi. Saya Cikgu Asmadi, SIP Plus PDC. Dan saya memang ikut perkembangan Cikgu Nur Helmi. Dan jadi penerangan yang beri itu memang satu saya bagi saya satu inspirasi untuk saya sendiri, walaupun saya tidak berada bersama dengan murid-murid, tapi saya rasa macam sebagai seorang cikgu saya nampak macam inisiatif yang dibuat oleh Cikgu Nur Helmi itu memang satu benda yang menarik lah, amat menarik. Soalan saya Cikgu Helmi, ketika dalam musim pandemik ini, isu yang terdapat di daerah SIG ini umpamanya, banyakkan murid-murid dia dia lebih kepada budak-budak tak suka masuk untuk belajar PDPR. Dia tak suka belajar masuk PDPR. Kita pun kena pasti daripada banyak perbincangan ataupun bila kita bincang dengan cikgu, guru besar, dengan pengetua, isu-isu tu banyak disebut. Cuma saya nak tanya, adakah benda tu juga berlaku dengan Cikgu Nur Helmi yang membuat pelbagai pendekatan? Adakah pendekatan tu pendekatan Cikgu Nur Helmi buat dengan banyak tu, cantik tu, elok tu, boleh tak merangsang murid-murid tu untuk terlibat? Saya nampak sebab permulaan Cikgu Helmi buat berdasarkan data. Jadi saya nampak cantik. Budak ada telefon, budak ada apa. Jadi semua nampak step tu cantik kan. Jadi bagaimana, saya nak tanya pengalaman Cikgu Nur Helmi dalam keadaan macam tu? Terima kasih banyak Cikgu Asmadi. Sebenarnya kalau saya boleh kongsi juga kat sini lah. Sebenarnya di Cerlun ni pun isu dia sama, iaitu isu dia adalah kebergantungan murid yang tinggi terhadap sekolah dan juga terhadap guru. Sebab tu bila berlaku benda sama, maknanya yang Cik Asmadi cerita tu, budak tak masuk. Kalau dia masuk kelas online, insya-Allah okey. Sebab tu di situ saya tengok dengan benda-benda yang saya buat ni, itu usaha yang kita buat. Sebab saya pun bila saya buat masa peringkat awal itu, ada yang mula-mula sambutan okey, tapi lepas tu dia dah mula loss. Kita cari pula apa solusi dia. Tetapi saya alhamdulillah sebab sekolah pengetua dan pengurusan memang sentiasa proaktif lah. Ada yang pergi kerjasama dengan PIBG, jadi macam benda tu membantu juga. Tapi tetap kita berdepan dengan masalah yang sama. Peratus tu, kehadiran tu maksudnya bermasalah. Even saya pun sampai sekarang pun masih struggle. Masih bersusah payah nak menarik budak untuk masuk kelas dengan segala benda. Sebab tu saya buat banyak benda. Sebab mula-mula mereka okey, lepas tu mereka tak okey. Jadi terpaksa saya fikir, saya kata tadi kena responsif. Saya terpaksa fikir apa solusi yang saya kena buat. Lepas tu dah jalan sikit, lepas tu saya tengok budak dah tak respon dah. Kena fikir lagi benda macam tu lah sebenarnya pada saya. Dan sebab tu last kali tadi kalau Cik Asmadi perasan saya sebut kat situ, selepas usaha semua kita dah buat, yang penting adalah usaha terbaik yang cikgu-cikgu boleh buat. Tak adalah kita duk try satu benda, 2, 3 benda lah kali, budak tak respon, lepas tu kita pun macam menyerah kalah gitu kan. Takat saya buat macam tu lah. Tetapi sebenarnya memang sangat mencabar lah, sangat mencabar. Nak dapatkan budak, nak suruh dia masuk dalam kita punya kelas ataupun respon masa kelas kita tu pun memang satu yang sangat mencabar lah. Jadi cikgu-cikgu lain jangan risau lah. Saya pun berdepan dengan isu yang sama. Okey, itulah kot kalau mungkin menjawab soalan Cik Asmadi. Ya, yang saya nampak memang, Cikgu Nur Helmi sentiasa berterusan untuk memperbaiki kan. Kita nampak isu, kita akan perbaiki yang tu. Tahniah cikgu. Yang tu saya nampak yang perlu ada semangat dekat cikgu-cikgu kita lah yang mungkin akan kecewa dengan keadaan anak-anak murid kita lah. Ya. Terima kasih cikgu. Memang kecewa sebab budak tak ramai masuk kan. Kadang-kadang preparation cikgu beria-ria. Tapi itulah saya kata kalau tugas kita, yang penting kita dah buat yang terbaik sebagai seorang cikgu. Itulah pada saya. Terima kasih cikgu. Sama, terima kasih banyak soalan. Cikgu Helmi, saya nak tanya sikit. Silakan. Apa yang buat cikgu bermotivasi, sangat-sangat bermotivasi, perkataan tidak menyerah kalah itu tadi tu? Macam mana nak cakap? Susah. Kalau macam saya sendiri macam ni, sebab mungkin latar belakang saya jugalah kot. Sebab latar belakang saya pun, pak saya buat bendang je. Saya pun orang belah-belah ni je, orang Perlis yang sebelah Jalan Putra ni juga kan, Sanglang, orang Sanglang je.
Jadi bila saya nampak kat situ, sebenarnya saya boleh kait, kita boleh kait orang kata apa? Budak-budak kampung ni kalaulah cikgu dia tak usaha lebih, memang saya rasa memang tak ada ke mana lah. Sebab tu saya nampak sebab cikgu-cikgu saya usaha kat saya menyebabkan saya jadi macam lah ni. Jadi kalau saya pula untuk anak murid saya tak usaha macam tu, saya rasa saya tak mau sampai satu hari nanti kita rasa macam kita menganiaya murid kita. Itu yang selalu saya, bila saya orang kata apa, jadi cikgu ni, saya selalu tanya jangan sampai kita aniaya anak murid kita dari segi bagi dia peluang, dari segi kita memang lepas dah bahagian kita. Lepas bahagian kita dah dapat gaji, dah dapat kerja apa semua. Tapi yang untuk anak murid kita ni takkan sekadar kita nak bagi dia taratu saja kan, orang kata macam tu lah. Sebenarnya kalau kita tengok muka anak murid kita tu kita dah rasa ni lah. Kita dah rasa tak gamak kita nak buat naya macam tu kat depa kan. Maksudnya kita terima gaji, contohlah kalau macam saya sendiri saya tengok kan, kita terima gaji tapi kita mengajar pun kita tak puas hati kan. So apa langkah kita boleh buat? Adakah kita macam saya kalau boleh saya kongsi kat cikgu kat sini kan. Sebab saya sendiri saya rasa tak puas hati. Jadi saya buat apa? Saya beli buku kat budak-budak, buku latihan, buku nota tu daripada guru Cemerlang Terengganu tu. Saya bagi kat budak-budak. Itu sebagai standby mereka bahan di rumah. Maknanya dari segi nota, dari segi buku latihan mereka dah ada. Sebab saya rasa macam tak tahulah, kalau saya sendiri saya rasa macam saya tak berpuas hati walaupun kita dapat jumpa mereka untuk kelas PDPR tu, tapi tetap tak rasa tak puas hati. Jadi rasa itulah maknanya atas diri sendirilah, atas diri sendiri pada saya. Yang penting jangan sampai kita aniaya anak murid kita lah, itulah saya pegang. Terima kasih banyak cikgu. Harap rakan-rakan guru jangan cepat give up lah. Masalah tu ada di mana-mana, cabaran sentiasa ada. Sekarang ni adalah macam cikgu kata tadi lah, diri kita sendiri. Macam mana kita nak bantu murid kita. Kerja buat kita lah maksudnya. Terima kasih cikgu. Okey. Ada lagi soalan kalau tak silap tadi ada yang kat tangan CM15. Teruskan. Dekat chat box tu pun ada satu dua soalan tu Puan Harizah. Okey, sekejap saya check chat box. Cikgu Hamzah boleh bantu tak? Sebab saya baru on saya punya laptop ni, mungkin soalan tu tak muncul di sini. Okey, boleh Cikgu Nami saya bacakan satu dua soalan daripada chat box Cikgu Nami? Ya, silakan. Okey, saya ambil satu soalan di sini. Salam cikgu daripada Muhammad Khaidir bin Muhammad Anwar. Salam cikgu. Saya ada satu persoalan, bagaimana cikgu mencerahkan data untuk tindakan intervensi? Silakan. Ayat-ayat canggih sangat ni, mencerahkan data ni. Macam saya kata tadi lah, kalau saya buat guna data driven tu, sebenarnya bukanlah saya pada tahap yang kita nak buat master, kita nak buat PhD tu. Pada saya cukup sekadar kita ada maklumat yang lebih jelas. Kalau kita kata budak kita tak ada gadget, berapa ramai sebenarnya yang tak ada gadget? Jadi pada saya benda tu simple saja kan. Kita dapatkan daripada 30 orang budak kita, ada 5 orang tak ada. Jadi kita dah ada 5 orang budak yang tak ada gadget. Jadi macam mana kita nak usahakan kat dia? Adakah dia dekat dengan rumah kawan-kawan dia, yang dia boleh pergi kongsi, ataupun mungkin dia boleh kongsi dengan dia balik. Jadi kita ada solusi yang lebih jelas. Tak ada lah kita duk rasa macam budak saya tak ada gadget. Padahal kalau buat survey tahu budak dia semua ada gadget kan. Itu maksud saya. Maksudnya cikgu tak perlulah nak orang kata apa? Nak sampai ke tahap yang macam kita buat master, kita buat PhD dah, tak perlu pada saya. Cukup sekadar kita dapat maklumat yang jelas tentang isu budak kita. Contoh budak kita ramai tak ada jadual belajar. So saya rasa benda tu clear. Kita minta lah kerjasama daripada kaunseling untuk dia buat satu bengkel untuk budak kita. Kita tengok ramai budak kita yang tak ada ruang belajar. Tak ada ruang belajar dekat rumah dia. Mungkin kita boleh bekerjasama dengan bekerjasama dengan HEM untuk mungkin bekerjasama dengan PIBG supaya kita cuba sediakan sekurang-kurangnya meja jepun ke apa ke benda macam tu saja pada saya. Tak perlu yang
sebenarnya solusi tu dia tak perlu lah yang wow sangat. Cukup sekadar nak menyelesaikan masalah budak kita tu. Sebab kadang-kadang benda asas macam tu pada saya penting sebenarnya nak menyokong kepada online learning, persekitaran tu kan. Dia adalah motivasi sikit. Itu je. Harap menjawab soalan Cikgu Khaidir tadi. Dan saya ambil satu lagi Cikgu Helmi. Ya, boleh silakan. Cikgu-cikgu kita ni nampak berminat dengan buku-buku penulisan Cikgu Helmi. Dia bertanya, ada tak buku-buku untuk dijadikan sebagai rujukan? Sila Cikgu Helmi. Ya. Kalau yang untuk PDPR ni memang tak ada lah sebab saya pun macam tak sempat lagi nak buat ni kan. Tapi kalau nak pasal PAK 21 ada, boleh tengok kat Shopee. Kalau pasal STEM pun ada, saya share pasal STEM lah. Amalan terbaik bilik darjah ada. Pasal PBL pun ada. Itu yang buku yang sempat saya buat lah. Saya ada 5 atau 6 buku lah yang memang ada dekat Shopee. Cikgu boleh pergi cari kat situ, Cikgu Hailmi saja memang ada lah insyaAllah. Saya dulu kot. Silakan. Assalamualaikum. Saya Siti Balkis binti Harun daripada Sekolah Agama Sikh, Cikgu Hailmi. Ya, silakan. Saya nak tanya luang sikit lah daripada PDPR sebab next week kita dah nak berdepan dengan student form 5 kan. Betul. Macam kami, bila masuk saja sekolah, budak-budak akan cram lah dengan jawapan. Cikgu pun akan saya budak-budak akan bisa. Okey, saya nak minta tips lah daripada cikgu. Apa boleh daripada cikgu dan student boleh kita buat supaya tak ada masalah, tekanan emosi, tekanan macam-macam lah bila berdepan dalam situasi yang singkat kan untuk mereka shoot SPM tu. Ada tips daripada Cikgu Helmi yang boleh cikgu buat, anak-anak murid pun dia akan dalam keadaan belajar tu kiranya tak ada lah masalah emosi sampai ganggu nak dapat nak SPM kan Cikgu Helmi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Cikgu Siti Balkis. Sebab saya sendiri pun cikgu tingkatan 5 sebenarnya. Jadi saya faham lah apa kita punya isu kan. Maksudnya daripada guru sendiri, kita rasa macam banyak benda kita nak bagi kan. Sebab yalah kita sendiri pun rasa macam tak berpuas hati kan dengan PDPR kan. Budak dapat tak dapat. Dan orang kata apa, kita tak tahu tahap dia macam mana yang sebetulnya kan. Jadi bila main ke sekolah tu memang masa tu latu semua kan. Okay. Cumanya cikgu saya nak bagi tahu keadaan cikgu jauh lebih beruntung daripada saya sebab cikgu ada budak yang duduk di asrama. Jadi budak di asrama, cikgu boleh reach mereka daripada pagi sampai ke malam. Tapi kalau macam saya, budak saya boleh reach daripada pagi tu sampai ke petang saja, sampai 2.30 petang macam tu je. Okey. Tapi kalau macam saya sendiri, saya punya planning sebab kena fikir dah kan apa strategi kita nak buat dengan budak. So kalau macam saya tengok benda pertama adalah saya rasa saya nak habiskan yang sukatan mengikut satu topik sebab kita nak test. Maknanya sebagai satu diagnostik jugalah, ujian diagnostik untuk mereka, kita nak tahu setahap mana dia. Dan yang penting sekali sebenarnya pada saya adalah cikgu punya perancangan. Cikgu punya perancangan maksudnya macam mana nak bagi benda tu orang kata apa? Yalah cikgu pun ada kan, ada tajuk-tajuk yang cikgu nak fokus ataupun kemahiran menjawab yang cikgu nak fokus. Kalau cikgu dapat buat dalam bentuk jadual yang lebih clear, bila ini settle dalam bentuk timeline, ini kena settle bila, saya rasa sebenarnya perancangan tu sebenarnya yang akan banyak bantu kita. Macam saya sendiri pun saya tengok ada benda eksperimen yang saya tak dapat buat sebenarnya. Ada 2-3 eksperimen sains saya tak dapat buat masa budak duduk kat rumah tu sebab tak ada bahan. Jadi kena tunggu dia main sekolah baru nak buat. Tapi saya kena tengok juga dengan benda-benda lain yang saya nak settlekan, termasuk juga persediaan dia orang untuk SPM. Jadi perancangan, pada saya cikgu tengok balik perancangan siap dengan dia punya timeline. Saya rasa kalau yang itu dah settle, saya rasa tak ada apa lah. Tak ada, cikgu pun tak tekan, budak pun tak akan tertekan sangat lah sebab dia dah nampak clear apa cikgu punya perancangan untuk dia. Itu kalau boleh membantulah. Sebenarnya saya sendiri pun bila saya mengajar, part yang saya banyak spendkan masa adalah part perancangan sebenarnya. Sebab bila kita nak run tu, kita nak buat tu, kita nak mengajar tu sebenarnya tak ada apa sangat pun. Tapi perancangan tu kena clear pada saya. Itu penting dia. Ya saya. Perkongsian sebab tadi cikgu ada sentuh pasal home visit, ada buat home visit.
Kan istilah cikgu guna tadi, cikgu terjah murid-murid yang tak masuk, yang tak terlibat dengan PDP. So sekarang ni bila cikgu guna pendekatan home visit tadi tu, macam mana respon daripada parent tu sendiri? Negatifnya, positifnya? Ya. Kalau macam saya sendiri, sebenarnya saya tak adalah masalah sangat dengan, sebab saya memang rapat dengan budak-budak saya, dengan anak murid saya ni. Jadi ada kebanyakan dia memang mak ayah depa tu dah kenal saya. Dan depa tahu kita ni kita pergi ke rumah tu bukan kerana kita nak marah ke, kita nak menyibuk ke apa. Jadi depa dah orang kata apa, macam depa tahulah kita memang nak pergi tolong mak ayah depa. Takat sekarang ni tak ada lah kena maki dengan mak ayah ke apa kan. Okey. Saya pergi okey. Saya pergi tu orang kata apa, mesra lah, orang siap jamu kopi apa semua kan, kira okey lah. Tapi saya gunakan kesempatan tu juga sebenarnya sebab kita niat kita nak tanya anak murid kan, nak tanya, nak follow apa masalah dia. Tapi dalam masa yang sama juga macam saya kata tadi lah, kita ceramah sekali dengan mak ayah dia juga supaya dia tahu apa peranan yang dia kena main masa PDPR ni. Sebab saya tengok kejayaan PDPR ni bukan bergantung sepenuhnya kepada cikgu saja. Tapi juga kepada ibu bapa, kepada kepada kelengkapan ICT ataupun digital tu sendiri, dan juga satu lagi adalah komitmen pelajar tu sendiri. Kadang-kadang mak ayah dah bersungguh dah. Bahan ICT semua dah ada, tapi dia sendiri pun tak hadir. Macam mana kan? So yang mana kita dapat usahakan, kita usahakan. Kalau Cikgu Helmi, kalau boleh kongsikan sedikit inspirasi atau motivasi cikgu dalam bidang pendidikan. Boleh tak Cikgu Helmi? Kalau saya rasa lebih kurang sama macam soalan Cikgu Noriza tadi itulah. Tapi kalau macam saya sendiri tu, sebab saya ni sebenarnya saya daripada pelajar yang biasa. Saya SPM saya pun dapat result biasa saja, dapat masuk matrik, masuk universiti. Masuk universiti pun saya struggle dengan saya nak buat degree saya. Saya cuma grade dengan 2.35. Saya grade dengan 2.35, tapi alhamdulillah dapat rezeki jadi cikgu melalui KPLI yang hanya kursus setahun saja. Sebab tu saya selalu cakap kat cikgu-cikgu yang saya cakap kat adik-adik lah, adik-adik yang tengah ikuti kursus perguruan di universiti dengan di IPG, saya kata saya ni training jadi cikgu setahun saja. Hampa ni orang training sampai 4 tahun, takkanlah hampa jadi cikgu macam ni saja. Macam tu lah kan. Kita nak bagi satu challenge kat dia kan, supaya dia tahu kata benda dia buat tu. Sebab pada saya, menjadi seorang cikgu tu yang sebetul-betulnya kita belajar masa kita di sekolah, masa kita jadi cikgu tu. Itulah baru kita belajar segala teori apa semua. Dan kalau macam saya orang yang bagi saya sifatkan sebagai berani lah. Saya bagi ambil kat situ berani lah, sebab orang buat ke tak buat kan saya akan cuba buat benda tu. Macam contoh PAK 21 masa tu orang masih baru, masih tertanya-tanya apa konsep, apa penghayatan. Tapi saya buat je, hayun saja, betul ke tak betul ke. Orang main komplain kat saya kata tak betul pun saya buat saja, sampai saya sendiri akhirnya kita dapat kepahaman daripada amalan kita. Biasa benda ni kita akan dapat, pada saya percaya bila kita akan sungguh-sungguh faham benda tu melalui amalan. Jadi buatlah benda tu sampai kita dapat kepahaman dan barulah kita dapat penghayatan. Itu dia. Dapat penghayatan. Kita faham pasal apa orang suruh buat PAK 21. Apa yang hasrat dia sebenarnya. Bila dah dapat sampai ke situ, barulah kita nampak macam orang kata apa? Betul-betul inilah. Betul-betul kita faham apa benda kita buat. Kemudian kita nampak hasil lagi. Itu pun memotivasikan. Anak murid saya, kalau saya boleh kongsi kat sini macam mana saya tunjuk sikitlah result sebab banyak lagi benda lain yang kita boleh tengok kan sebenarnya. Tapi orang kata apa, yang paling orang nampak sekali tu adalah result lah kan. Okey, kalau saya boleh kongsi juga dengan rakan-rakan guru kalau sempat di state ni. Sebab saya duk nampak pun situasi kita tak beza jauh. Budak saya pun budak Jerlun ni memang budak-budak orang kata apa, budak-budak susah lah juga kan. Yang itulah ini saya kongsikan kalau boleh result budak-budak saya selepas dah orang kata apa dah ada buat benda-benda lagu ni. Walaupun orang mula-mula tu orang kata awak dia ni beria sangat, tapi inilah hasil dia bila beria tu. Okey, ini saya kongsi. Ini keputusan SPM. Keputusan SPM. Cikgu bayang masa mula-mula kita buat,
bukanlah, maksudnya mula-mula saya masuk sekolah Jerelun, sebab sekolah Jerelun ni first batch yang ambil SPM. GP dia 575 untuk mata pelajaran sains. Dan benda pertama yang saya perasan adalah kemahiran berfikir yang lemah. Dan lemah tu pasal apa? Sebab pasal cikgu. Itu orang kata apa? Bitter truth. Kebenaran yang menyakitkan. Cik budak ni pada saya tengok dia memang ikut kita saja. Kalau cikgu buat lagu tu, dia pun buat lagu tu lah. Kan? Jadi kalau kita gagal bagi ke aktiviti yang bersifat kemahiran berfikir kepada anak murid kita, memang dia pun tak dapatlah berfikir dengan kebat. Bukan kerana dia tak boleh, tapi kerana kita tak boleh tu yang menyebabkan dia tak boleh. Okay? Jadi saya ubah cara mengajar saya dan akhirnya tengok kita selepas 5 tahun kita dapat GP Part 17. Part 17 ni sebenarnya adalah yang terbaik di daerah Kubang Pasu. Tolak selepas sekolah agama, sekolah agama kita tahulah dia level berbeza. Dan satu lagi sekolah SMG. So untuk sekolah harian, sekolah Jerelun Berjaya beat semua sekolah-sekolah lain di Kubang Pasu. Yang mana kalau cikgu tahu, di zon Kubang Pasu ni dia ada 2 zon cikgu. Satu zon geng-geng pida, geng-geng yang buat bendang petani ni. Satu zon pida yang banyak ketum tu. Satu lagi adalah zon yang sebelah Citra, yang sosioekonomi dia jauh lebih baik lah. Anak-anak pensyarah, anak orang kerja kerajaan apa semua. Tapi kita berjaya beat. Itu yang menyebabkan saya rasa macam motivasi saya budak-budak ni lah. Yang bila kita tengok sebenarnya budak kita ni boleh je buat. Boleh je buat. Kita dapat capai sampai 31% budak-budak kita yang dapat A untuk mata pelajaran sains. Jadi itu yang saya kata, benda-benda macam ni bila kita dah dapat buat dan kita dapat buat dengan betul, kita dapat import yang betul dan akhirnya benda tu jadi motivasi berterusan untuk saya lah. Saya nak buktikan budak-budak ni hang duduklah kat mana pun sebenarnya hang boleh je berjaya. Sama juga macam cikgu-cikgu pun duduklah sekolah kampung macam mana pun, tapi kalau ada something dengan kita yang kita boleh tunjukkan kemahiran kita, pengalaman kita apa semua, orang akan cari. Itu pada saya. Sebab tu saya tak pindah sekolah lagi. Saya nak tunjukkan kata sekolah tu tak menentukan sebenarnya sejauh mana cikgu tu boleh berjaya tak boleh berjaya. Saya nak jadi bukti duduk sekolah kampung pun sebenarnya cikgu pun boleh jadi berjaya sama macam anak murid cikgu. Tak adalah, saya ni pun bukannya rajin. Cuma saya tengok kalau dalam bekerja ni kita kena smart. Kita kena smart. Maksudnya jangan penat lah. Peringkat awal tu memang saya nampak bila saya bekerja memang penat sebab kita nak buat semua benda, nak tunjukkan semua benda. Tapi sebenarnya ada shortcut kepada benda macam tu. Maksudnya kalau kita buat gunakan data, kita buat dengan lebih bijak orang kata kan. Baru kita dapat hasil import yang betul. Sebelum ni saya buat pun suka hati je. Buat je apa saya buat. Inquiry pun saya tak faham apa benda. Kan sebab maklulah training setahun saja jadi cikgu. Tapi lepas bila kita buat melalui amalan, kita dapat kefahaman. Kefahaman tu yang membantu saya untuk dapat betul kita dapatkan import yang sangat berkesan tu pada saya. Cikgu Helmi. Ya, silakan. Ini satu lagi Cikgu Helmi. Cikgu-cikgu kita ni ramai yang bagus-bagus sebenarnya, yang bagus-bagus. Okay. Nak minta Cikgu Helmi bagi motivasi ataupun kempen lah kepada cikgu-cikgu kita untuk memohon guru cemerlang. Kalau pada saya sendiri sebenarnya sebab kita tahu saya duk keluar jumpa cikgu-cikgu ni, saya jumpa ramai cikgu kita yang bagus. Cikgu-cikgu Malaysia ni semua guru terlatih. Guru terlatih, kita ikut ada training apa semua. Jadi memang cikgu kita ramai yang bagus. Tapi sayangnya satu sebab saya nampak kurang pendedahan, itu satu. Tapi dengan sekarang ni saya tengok banyak dah pendedahan tentang guru cemerlang. Sangatlah rugi jika cikgu tak ambil kesempatan kat situ. Saya sendiri masa awal saya mohon bukannya kerana saya rasa saya bagus. Tak, kena tukar mindset tu. Kita mohon guru cemerlang sebab kita nak check diri kita setara mana kita bagus. Kita jadikan penilaian guru cemerlang tu sebagai satu penilaian untuk diri kita, kita nak semak. Aku ni ada benda tak lagi yang belum cukup. Buat macam tu cikgu. Jangan anggap kata kita rasa saya ni belum cukup bagus. Memang kita tak cukup bagus. Tapi kita tak tahu sejauh mana kita bagus. Jadi kita gunakan permohonan guru cemerlang tu untuk kita mohon. Rugi pada saya sebab saya cerita dengan rakan-rakan guru yang ada di SIG ni.
Saya ada seorang kawan masa saya di Sarawak dulu yang dia ni jauh lagi bagus. Dia dengan saya ni saya kena tinggal 10 tiang kalau dulu masa kat Sarawak. Sebab dia rajin dan dia memang ada passion betul-betul dengan subjek dia, subjek geografi. Okey. Tetapi sayangnya bila dia, saya pun tak tahu, dia memang rajin lah, cikgu yang bagus. Itu yang saya kata 10 tiang dia tinggal saya. Tapi disebabkan dia pindah, maksudnya timing dia tak cun lah, timing dia tak cun. Masa saya mohon sebab pengetua pun menyokong saya. Tapi dia ni bila dah bertukar pengetua, dia jadi pengetua tu pun tak support sangat. Tak berapa nak tekankan tentang guru cemerlang ni. Jadi dia pun macam lost direction. Dan akhirnya dia jadi cikgu yang tidak sepatutnya dia jadi pada saya. Dia hilang motivasi dia dalam bekerja. Jadi untuk guru cemerlang ni biasanya cikgu-cikgu yang bagus-bagus dekat state ni semua, mohon guru cemerlang supaya itu akan jadi motivasi berterusan untuk cikgu buat kerja pada saya. Di samping kita bagi reward kepada sekolah, bagi reward kepada anak murid kita, reward juga untuk diri kita, untuk kita punya perkhidmatan sebagai seorang cikgu. Sebab lama lagi kan kita nak kerja. Itulah saya punya pesanan untuk cikgu-cikgu lah. Boleh, kalau mereka nak kontak saya pun boleh. Kalau kot lah nak minta bimbing untuk guru cemerlang. Saya sangat mengalung-alungkan lah. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Silakan. Waktu kecederaan sekarang ni. Cikgu Helmi, cikgu tanya rasanya bukan tak mau minta, tapi mungkin mereka tak tahu macam mana langkah permulaan. Cuba Cikgu Helmi kongsi sikit kan permulaan untuk step mohon guru cemerlang. Apa mereka nak perlu buat sebelum nak minta? Okey, kalau nak mohon guru cemerlang pada saya, mungkin dia boleh mula dengan cari guru cemerlang yang dia rasa dia boleh approach lah, itu satu. Dan yang kedua, mungkin boleh try tengok borang. Kalau kot lah malu nak approach mana-mana cikgu, guru cemerlang, boleh pergi tengok borang dulu. Download borang, tengok, kemudian cuba buat kendiri lah, buat penilaian kendiri. Okey, cuba tengok borang dia. Contoh macam sumbangan di peringkat daerah, ada tak kita buat? Sumbangan peringkat negeri ada tak kita buat? Cuba tengok yang itu dulu. So kalau rasa macam banyak je benda boleh tulis, so boleh carilah mentor-mentor yang boleh bimbing. Mula dengan borang dulu lah kalau cikgu segan nak approach orang kan. Cari borang dulu. Assalamualaikum Cikgu Helmi. Waalaikumsalam. Okey, Kak Fiza nak tanya macam mana nak bagi motivasi dekat cikgu-cikgu kita tu apabila nak berhadapan dengan Nazir. Sebab dia kadang hak tu penting. Betul juga tu. Sebab saya semalam ni saya rasa paling nervous lah sebab saya berhadapan dengan 200 orang Nazir daripada seluruh Malaysia pula tu. Tapi dia macam ni lah sebenarnya kan. Kalau kita buat salah macam mana pun dia nak boleh buat apa sangat. Saya selalu fikir macam tu lah. Kalau lah kita buat salah macam mana pun, dia nak boleh buat apa sangat. Takkan dia nak suruh kita berhenti kan. Macam tu lah. Tapi kalau macam saya sendiri tu yang saya kata tadi, saya lebih suka ubah sikit mindset kita tu. Jangan anggap Nazir tu mai tengok kita kerana dia nak cari salah. Tapi kita anggap itulah ruang untuk kita nak memperbaiki diri kita sebagai seorang cikgu. Kalau tidak, tak ada siapa-siapa nak bagi kita penambahbaikan. Kalau tidak, tak ada siapa lah nak cakap kat kita. Kita je duk rasa, saya mengajar ni bagus ni, memang pengalaman macam saya macam 15 tahun. Pengalaman 15 tahun memang bagus. Tapi kita tak tahu bila orang nilai kita macam mana kan, menepati ke tak ikut kriteria. Sebab tu saya kata, anggap Nazir yang masuk ke kelas kita ataupun mungkin pentadbir sendiri masuk. Pentadbir pun kadang-kadang mungkin ada pentadbir yang betul-betul faham tentang SKPM G2 Standard 4 kan. Tapi Nazir ni memang orang yang memang betul-betul fluent dengan Standard 4 tu. Jadi kita serahkan kat dia supaya tengok betul tak kita punya tahap mengajar ni dah okey, dah mencapai standard yang kita kata guru Malaysia yang berkualiti. Itulah ubah sikit mindset saja pada saya. Terima kasih Cikgu Helmi. Last soalan sekiranya ada.
Kalau tak ada, saya mohon Cikgu Helmi sekali lagi untuk memberikan kata-kata akhir, kata-kata semangat kepada semua rakan-rakan guru di daerah SIG. Silakan Cikgu Helmi. Okey, terima kasih banyak Puan Moderator. Saya cuma nak, orang kata apa? Nak minta maaf lah kalau ada tersalah, terkasar bahasa ke sepanjang perkongsian saya selama 2 jam ni. Tetapi saya mengharapkanlah dengan usaha yang dijalankan oleh PPDC kan, saya rasa satu usaha yang sangat baik lah dalam nak menyediakan sekolah, semua peringkat, sebab dia kita kena saling sokong menyokong dalam nak menyediakan persiapan untuk buka sekolah ni kan. Dan saya sendiri pun sebenarnya saya tak adalah kata saya ni bagus sangat benda saya buat, tetapi sekurang-kurangnya saya orang kata apa, saya cuba serta daya saya boleh buat sebagai seorang cikgu lah, yang mana mungkin kalau ada benda saya buat tu cikgu-cikgu boleh ambil sebagai pengajaran ataupun ambil sebagai benda yang cikgu boleh usahakan dengan anak murid cikgu juga. Okey. Dan saya selalu sebenarnya mungkin ayat akhir saya sebelum saya tutup dengan cikgu-cikgu ni, saya selalu tanya diri saya sebenarnya, pada akhirnya kita tu nak dikenali dengan cikgu yang macam mana. Setiap kali apa benda saya buat, sama ada dengan murid saya ke, dengan kawan-kawan sekolah ke, dengan pengetua ke, dengan siapa-siapalah, saya selalu tanya diri saya, akhirnya kita nak orang kenal kita tu macam mana sebagai seorang cikgu. Itu sajalah, saya harapkan terus boleh berukhuwah dengan rakan-rakan guru di PPDC dan insyaAllah lah kita saling sokong menyokong antara satu sama lain insyaAllah. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Cikgu Helmi atas perkongsian, banyak tips ataupun perkongsian daripada pengalaman Cikgu Helmi sendiri sebagai seorang guru yang cemerlang, sebagai seorang guru yang hebat untuk rakan-rakan guru di PPDC pada hari ini. Alhamdulillah kita sangat bertuah kerana diberikan peluang untuk bersama dengan Cikgu Helmi pada hari ini. Tuan-tuan, rakan-rakan guru-guru yang saya hormati sekalian, majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita menutup majlis, saya mohon kerjasama daripada semua rakan guru untuk mengaktifkan kamera untuk sesi fotografi sementara. Sekali lagi dari pihak PPDC kami merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Helmi atas kesediaan untuk bersama dengan warga pendidik di daerah SIG pada hari ini. Mohon maaf andai terdapat sebarang kekurangan di pihak kami. Terima kasih juga diucapkan kepada semua rakan-rakan pegawai di PPDC, Cikgu Syarul Nizam, Cikgu Haji Asmadi, barisan SIC, barisan penolong-penolong kanan, barisan penolong kanan, ketua panitia, barisan guru besar, guru-guru kanan yang sudi bersama sehingga ke hujungnya. Semoga apa yang kita dikongsikan pada hari ini membawa manfaat yang besar kepada kita semua dan juga dapat membantu anak didik kita. Dari meja juruacara, saya Cikgu Noriza. Cikgu Helmi, saya Cikgu Noriza. Tadi guna laptop Aisyah. Sekarang Cikgu Noriza, tukar dah. Mohon mengundur diri. Mohon maaf dari saya sekiranya ada sebarang kekurangan, kelemahan sepanjang mengendalikan majlis. Sebelum itu, hayati kata-kata dari Kiai Haji Maimun Zubair, seorang ulama dan juga politiking dari Indonesia. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahawa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju ke syurga. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.